Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，早上好。 Tajia Ping An. Salam sejahtera. Ya, kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. 今天早上我们感谢主，因为我们可以再一次来思想他的话语。 Dalam Prosata tahun ini, tema kita adalah One Life, One Master, satu hidup, satu Tuan. 我们今年的主题，我们教会的主题就是人生唯一的主。 Dan di dalam 3 bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana kita connecting with the master atau terhubung dengan sang tuan itu. 那这3个月之内呢，我们也要学习，就是如何可以与主交通。 Minggu yang lalu, Penatua Kurdianto sudah mengajar kita merenungkan sebuah tema atau mempelajari sebuah tema New Life, New Master, hidup yang baru, Tuan yang baru. 上个主日，邱江元已经带领我们来思想一个主题，就是信召的人。 Di mana kita yang dulunya adalah orang-orang berdosa, namun oleh karena pengampunan daripada Tuhan, penebusan daripada Tuhan, kita mendapatkan kehidupan yang baru. 就是以前我们是一个罪恶的奴隶，但是是因为主耶稣的救赎，我们就有新的生命。 Dan di dalam kehidupan yang baru itu kita memiliki Tuhan yang baru, yaitu Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. 而且在我们的新生命，我们已经有了新的主人，就是我们的主耶稣。 Dan hari ini kita mau belajar satu tema, Love God, your master. Kasihi Allah, sang Tuanmu. 今天呢，我们的主题就是爱主你的神。 Berbicara soal kasih atau mengasihi, saya teringat sebuah kutipan daripada sebuah film, yaitu Avenger, yang berkata, I love you 3000. 讲述了关于爱呢，我就想起了一个影片。 就是在复仇者联盟是有一句话说我爱你3000遍。 Di dalam film ini, Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak bernama Morgan Stark, yaitu anak daripada Tony Stark yang menjadi Iron Man, yang berkata I love you 3000. 在这个影片里面呢，有一个人名叫Morgan Stark， 她是Tony Stark 的女儿。 他就跟他的父亲就说：“我爱你3000遍。” Kenapa Morgan ini mengatakan demikian? Karena seperti biasanya orang-orang bule gitu ya, orang barat itu membawa anaknya ke tempat tidur dan kemudian dia mengatakan I love you tons, maksudnya aku sangat mengasihimu. 为什么他这样说呢？是因为在西方人的习惯，就是当孩子要睡觉的时候，父亲就陪伴他，然后就说我爱你，就是我非常爱你的意思。 Dan oleh karena itulah Morgan Stark menjawab daripada ayahnya, mengatakan I love you 3000, aku juga sungguh-sungguh mengasihi engkau. 所以摩根就对他的父亲说。 我爱你3000遍，他的意思就是我也非常的爱你。 Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena begitu besar Allah mengasihi setiap kita. 在约翰福音第3章16节，上帝说，因为神是爱我们世人。 Dan sebagaimana Morgan Stark yang merasakan kasih daripada bapaknya, pastinya kita pun akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku pun ingin mengasihi Engkau. 就像摩根他感受到他父亲的爱，我们也对上帝也一样的，我们又说主啊，我也想要爱你。 Lalu bagaimanakah kita bisa mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita? 那我们如何可以爱上帝？是因为他已经先爱我们了。 Kita akan belajar dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayatnya ke-40. 我们要从马太福音第22章34到40节来学习。 Apakah kita bisa membacanya di dalam bahasa Mandarin saja? Ya, ayatnya yang ke-34 sampai ke-36
oleh Ibu Feni, nanti akan dibacakan. Kemudian ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40 kita baca bersama-sama dalam versi bahasa Mandarin saja. 我们是从34节到36节是用中文来读，然后37节到40节我们是一起用中文来读。 Saya persilakan. 马太福音22章34节到40节，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？” Kita baca bersama-sama yang bisa dalam bahasa Mandarin membaca bagian ini 37 sampai ayat yang ke-40. 耶 Silakan. 稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 神的话到此，凡听到并行道的人有福了。 Bapak Ibu sekalian, bagian perikop yang kita baca tadi adalah bagian daripada percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. 刚才我们所读的经文是主耶稣和一位律法师的对话。 Dan di dalam percakapan itu, sang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" 在这个对话当中呢，这个律法师对耶稣问：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？” Sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan, Bapak Ibu, seperti yang ada di ayat 35 dikatakan, "Bertanyalah dia untuk mencobai Tuhan Yesus." 本来这个问题是一个陷阱的问题，就像在35节的经文说，他们是要试探耶稣。 Yang menarik adalah pertanyaan ini adalah sebenarnya rangkaian daripada digunakan untuk menjatuhkan atau menjebak dari. 这个问题是要打到了主耶稣。 Pertanyaan ini diajukan baik oleh orang Farisi ataupun orang Saduki. 法利赛人和撒都该人所提的问题， Mereka ini padahal adalah dua kelompok Yahudi yang saling bermusuhan karena punya pandangan teologi yang berbeda. 他们本来是两组的这个犹太人，是他们彼此为仇的，是因为他们的教义是不同。 Tapi karena mereka punya musuh yang sama, karena musuh daripada musuhku adalah kawanku, akhirnya mereka berteman untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. 但是是因为他们有同样的敌人，就是主耶稣，所以他们就结盟了来打倒了主耶稣。 Di ayat ke-34 kita bisa membaca di sana dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar Yesus telah telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 在34节说，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。 Artinya mereka sudah melihat bagaimana usaha mereka sudah mulai gagal dan mereka berusaha supaya mereka bisa menjatuhkan Tuhan Yesus untuk sekali lagi dan ini yang paling terakhir. 是表示他们一切的努力已经失败了，所以这个是他们最后的这个努力让他可以成功。 Oleh karena ini yang terakhir, mereka kumpul berunding bersama-sama kira-kira pertanyaan yang bagaimana yang akan bisa menjatuhkan daripada Tuhan Yesus. 因为这个是最后的问题，所以他们就聚集在一起，一起商量如何可以打到了主耶稣。 Maka mereka mengutus seorang ahli Taurat. 所以他们就差遣了一位律法师。 Ya, ini kita bisa lihat di ayat ke-35, seorang dari mereka seorang ahli Taurat. 就是在35节，我们可以看到内中有一个人是律法师。 Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kata ahli Taurat di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan nomikos. 很有趣的是，这个律法师在
它的原文都是 nomikos， bukan grammateus seperti yang biasa dipakai untuk seorang ahli Taurat. 不是 grammateo， 就是平常是用来这个文士的意思。 Kalau boleh saya terjemahkan secara sederhana, grammateus itu adalah seseorang yang adalah seorang ahli Taurat juga, tetapi tugasnya adalah hanya menyalin daripada Taurat ke salinan berikutnya. 如果简单的解释，就是这个 grammateus 是一个，他只是抄写了这个律法而已。 Karena zaman itu belum ada mesin fotokopi, maka harus ditulis tangan, Bapak Ibu sekalian. 因为以前是没有这个复印机，所以他们是要抄写的。 Namun Noikonos ini lebih daripada seorang grammateus. 但是这个 nomikos 是超过了这个 grammateus， Dia disebut sebagai ahli daripada hukum Taurat. 他是一个律法家的。 Jadi dia sungguh-sungguh ahli, nggak cuma sekedar bisa nyalin, tetapi dia paham, dia sudah pelajari sungguh-sungguh. 所以他是一个专家，他不是单单抄写而已，但是他非常明白律法的内容。 Kalau dibandingkan dengan sekarang, kalau ada teolog gitu ya, orang yang sekolah teologi, nggak sekedar dia S1, STH, dia tidak sekedar MDiv, tidak sekedar DTH, tetapi dia adalah PhD gitu ya. 如果现在跟这个这个神学的人比起来，他是不是一个学士而已，但是是一个博士。 Pose ya, pose itu gelar dokter yang luar biasa begitu kan, ahli sekali ya. 这个是一个很高的位置。 Dan kita punya pose yaitu Limuse ya, Muse Hendry. 我们在这里的博士就是李牧师的。 Jadi bayangkan bahwa Limuse yang bertanya waktu itu gitu ya. 所以我们可以想象，当时是李牧师这个提这个问题 Jadi 的。 maksudnya ini yang bertanya bukan orang sembarangan, tetapi orang yang sungguh-sungguh pintar, ya ahli memahami hukum-hukum yang dipelajari oleh orang Farisi pada waktu itu. 所以问耶稣这个问题的人，并不是一个普通的人，但是是一个专家，是非常明白这个律法的人。 Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa menurut tradisi Yahudi, perintah atau hukum itu ada 613. 很有趣的是，在这个犹太人的传统里面，这个命令一共有613个命令。 Kenapa ada 613 hukum? Karena ketika 10 hukum itu diturunkan, mereka menghitung jumlah abjad yang ada di dalam 10 hukum itu, jumlahnya 613. 为什么有613呢？是因为当这个10条诫命给他们的时候，他们就算一下在里面的字母。 一共有613个字母。 Dan dari 613 itu ada 248 perintah positif, artinya perintah yang harus dilakukan. Seperti misalnya, kuduskanlah hari Sabat. 在这个诫命里面呢，是分为有248个正面的命令，比如说要守安息日。 Kenapa kok jumlahnya 248? Ini katanya berdasarkan jumlah anggota tubuh manusia. 为什么有248呢？这个是按照人肢体的数量。 Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Harus tanya ke Dr. Alvin, betul nggak? Jumlah orang anggota tubuh itu ada 248 begitu. 我不知道这个是对还是错，要问吴传道，是不是对的？ Tapi menurut tradisi orang Yahudi bahwa anggota tubuh itu ada 248. 但是按照犹太人的传统，这个人的肢体是有248个的。 Dan kemudian ada 365 perintah negatif, artinya larangan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan hal ini dan hal itu. 还有365个就负面的命令，是禁止的命令，是不可以奸淫，不可以杀人等等的。 Dan mengapa 365 ini didasarkan atas jumlah daripada hari di dalam 1 tahun?
为什么365呢？这个是居于1年中的天数。 Jadi Bapak Ibu bisa melihat betapa rumitnya akan hukum daripada orang Yahudi. 所以我们可以看到，犹太人的律法有多么的复杂。 Dan inilah yang menyebabkan pertanyaan daripada orang itu menjadi pertanyaan yang rumit dan juga pertanyaan yang dilematis. 所以为什么他们的问题是成为一个复杂和困境的问题？ Mengapa dikatakan rumit? Oleh karena Tuhan Yesus diminta memilih satu di antara 613 itu. 为什么很复杂呢？是因为主耶稣要从613个命令当中要挑选一个。 Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu pergi ke sebuah food court dan Bapak Ibu harus memilih makanan di food court itu. Kadang kita bingung ya. 就像比如说我们去一个食堂，然后在那边我们要选一个，那就很难。 Saking bingungnya kadang ya udahlah makan yang biasa kita makan karena itu yang paling enak yang kita tahu. 所以因为我们不知道有怎么选，所以我们就选我们比较喜欢和习惯吃的。 Di sini Tuhan Yesus diminta memilih satu di antara 613 ini. 在这里，主耶稣要选择从这个613个命令当中选了一个。 Dan ini menjadi satu pertanyaan yang dilematis karena ada dua anggapan, ya, ada dua kelompok orang mengenai hukum daripada Yahudi. 这个是很困境，是因为当时有2族这个犹太人的这个有2个族的。 Oleh karena ada sekelompok orang yang mengatakan semuanya 613 itu penting, ya, semuanya harus dilakukan sama rata, sama tinggi karena ini sama derajatnya. 有一族他们认为所有的律法是非常重要的。 Tetapi ada juga kelompok lain yang mengatakan, oh enggak, ini bisa dikelompok-kelompokkan. Ini ada yang penting sekali, ya. Ini boleh agak kurang penting lah, ini boleh sedikit kadang-kadang diabaikan. 但是有另外一族，他们认为是要分为很重要、不太重要和可以忽略的。 Kalau yang buat Tuhan mungkin ya, itu sangat penting. Kalau buat manusia ya bolehlah cincai sedikit. 如果为上帝的话是很重要，但是如果为人类的话，那就不太重要了。 Kalau Tuhan Yesus mengatakan semuanya penting, yang bilang enggak semuanya penting akan protes. Demikian juga sebaliknya. Kalau Tuhan Yesus bilang yang ini yang penting, yang bilang seluruhnya penting juga protes. 如果主耶稣说一切都是重要的，那说不重要的就会抗议。 相反的，如果主耶稣说是这个最重要的，那认为所有的诫命是重要，他也是会抗议的。 Dan memang sengaja pertanyaan ini dibikin rumit dan dilematis karena memang pertanyaan ini adalah untuk menjebak daripada Tuhan Yesus. 他们是故意给了耶稣一个很复杂、很困境的问题，是因为他们的目的就是要陷害了主耶稣。 Namun Tuhan Yesus tidak mengikuti permainan daripada ahli Taurat ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjawab dengan cara yang luar biasa. 但是主耶稣没有陷入他们的陷阱，所以主耶稣就可以很好的来回答他们。 Orang ahli Taurat ini sesungguhnya bertanya, manakah di antara hukum-hukum Taurat ini yang paling besar? 这个律法师就问，是哪一条是最大的呢？ Namun Tuhan Yesus menjawabnya bukan mana yang paling besar, tetapi apa yang terbesar. 但是主耶稣的回答并不是哪一条是最大的，但是是什么是最大的。 Ketika kita bertanya atau berkata mana yang paling besar, itu sesungguhnya menunjukkan sebuah prioritas. 当我们问是哪一条是最大的，就在指出一个优先。 Menunjukkan sebuah urutan, nomor 1, nomor 2, berikutnya ini penting, ini kurang penting, ini enggak penting. 是在指出一个顺序，是哪个是最重要的、不太重要和不重要的。 Tetapi ketika kita berkata apa yang terbesar, sesungguhnya ini berbicara tentang esensi, tentang sesuatu yang lebih mendasar. 当我们是说什么是最大的，这是在指出是一个本质。 Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan daripada ahli Taurat itu dengan esensi daripada pertanyaannya, yaitu
kasih. 而且主耶稣回答他们的问题是用所有这个律法的本质就是爱。 Bahwa esensi daripada segala hukum Taurat sesungguhnya adalah kasih. 所有律法的本质就是爱。 Bukankah kasih adalah dasar ataupun esensi daripada seluruh kitab suci yang kita miliki? 爱岂不是也成为我们圣经的本质或者基础？ Allah yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib dan menyelamatkan kita, itu semua oleh karena kasih-Nya kepada kita. 主耶稣已经为我们死在十字架上，是因为他爱我们。 Dan di dalam jawaban daripada Tuhan Yesus ini kita bisa belajar paling tidak dua hal. Yang pertama bahwa mengasihi merupakan sebuah perintah. 从主耶稣的答案，我们就可以学习两件事。第一就是爱是一个命令。 Di ayat ke-37 dan ayat ke-39 di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 在37节说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。 Aini tesen ya, mengasihi Tuhanmu. Dan kemudian di ayatnya ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 在39节就说，其次也相反，就是要爱人如己。 Di dalam bahasa Indonesia itu sangat jelas bahwa kasihilah itu adalah kalimat perintah. 在这个印尼文，这个爱是一个命令的。 Ya, kalau bahasa Mandarin itu agak susah ya. Ai itu bisa kata kerja, bisa kata benda begitu ya. 如果在中文版本呢，爱可以是名词，也可以动词。 Kalau bahasa Indonesia oleh karena adalah jadilah itu kalimat perintah. 但是在这里是一个命令词。 Dan di dalam bahasa aslinya yaitu agapeseis itu juga adalah kalimat perintah. 在它的原文，爱是 agapeseis， 也是一个命令， Sebuah kalimat kata perintah yang aktif. 是一个积极的命令。 Karena ini adalah perintah, artinya harus kita taati. Benar bukan Bapak Ibu? 是因为这个是命令，所以我们是有顺服的，是吗？ Di sini setiap kita menjadi orang tua ya, kebanyakan orang tua saya tahu ya. Dan minimal pernah jadi orang tua dan juga mungkin ada sebagian yang guru ya. 我们知道在这里大部分的人是这个长子。 Dan sebagai orang tua ya, kalau kita memberikan ataupun guru kita memberikan perintah maunya dituruti, benar ya? 作为一个家长或者老师，如果我们命令了一个人，我们是要他会顺服我们。 Perintah artinya perlu dituruti. 命令的意思，我们是要顺服的。 Dan di sini dikatakan aktif oleh karena kasih itu harus diwujudkan di dalam sebuah tindakan. 这个是积极的命令，意味着这个命令是要用行动来表现的。 Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di ayat ke-37, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 所以在这里，主耶稣说：“你们是要尽心、尽性、尽意爱主你的神。” Jadi di sini kita mengasihi Allah tidak sekedar perasaan saja, tetapi kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan utuh. 所以在这里，我们爱神并不是要靠我们的感觉而已，但是我们是要完整的来爱神。 Di dalam Matius ini dikatakan dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan akal budimu, bagian lain dengan kekuatanmu, artinya dengan fisik juga. 在这里是有尽心、尽性、尽心、尽意，还有尽力的。 Dengan fisik artinya apa? Itu dinyatakan di dalam sebuah tindakan. 尽力的意思就是要有行动来表现。 Jadi mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan ini adalah sesuatu yang utuh, menyeluruh, tidak hanya sekedar perasaan, tetapi juga tindakan kita itu kita nyatakan
untuk mengasihi Allah. 所以主耶稣所教导是关于爱，不是单单是感觉，但是是完整的，是全面的。 Namun bukankah kita hidup di zaman di mana kasih itu dibatasi hanya dengan perasaan saja, benar bukan? 但是有时候这个爱是被感觉所限制。 Lagu-lagu itu sering dikatakan aku mengasihimu, itu lebih sekedar menyatakan perasaan. Kalau sudah nggak kasih lagi ya sudah, kita nggak akan menikah lagi, bercerai begitu ya kalau di dalam rumah tangga. 有多的歌是说我爱你，只是在表达他的感觉、他的感受而已。 Dan Bapak Ibu sekalian, bukan itu yang firman Tuhan ajarkan. Alkitab mengajarkan bahwa kasih lebih daripada sekedar perasaan, tetapi kasih adalah sebuah tindakan. 但这并不是上帝所教导的。圣经告诉我们，爱不但是感觉而已，但是是一个完整的，是要有行动来表达。 Dan karena kasih adalah sebuah perintah, itu harus ditaati. Jadi kasih itu harus diikuti dengan ketaatan. 是因为爱是一个命令，所以我们是要顺服，所以我们要以顺服的来表达爱。 Dan oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kamu akan taat kepada perintahku. 约翰福音第14章15节说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。” Dan sebaliknya di dalam Yohanes 14 ayat 24a dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menurut kepada firmanku. 在约翰福音第14章24节上半节说：“不爱我的人，就不遵守我的道。” Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengasihi Allah karena itu kita taat kepada Allah. 是因为我们爱神，所以我们就顺服他。 Bapak Ibu sekalian, seseorang yang mengasihi Allah pasti taat kepada Allah. 一个爱神的人，他一定会顺服。 Tetapi orang yang taat kepada Allah belum tentu ia mengasihi Allah. 但是一个顺服的人，他不一定爱上帝。 Saya ulangi sekali lagi, orang yang mengasihi Allah pasti taat kepada Allah, tetapi orang yang taat kepada Allah belum tentu dia mengasihi Allah. 一个爱神的人，他一定会顺服；但是一个顺服的人，不一定爱上帝的。 Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. 在约翰一书第2章第5节上半节说：“凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。” Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya adalah tanpa kasih, ketaatan itu tidak sempurna. 所以没有爱，顺服是不完全的。 Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu mengasihi kita, karena Dia adalah Tuhan kita, dan kita kasih itu adalah perintah, kita mau taat kepada Dia. 因为上帝是爱我们，他也要我们爱是一个命令，所以我们是要顺服他。 Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah yang memberikan perintah itu lebih tinggi daripada yang diberi perintah, benar bukan? 而且给命令的人是比受命令的人是地位更高的。 Jadi ketika kita berkata kita taat kepada Allah, kita menuruti perintahnya, sesungguhnya kita telah menjadikan Dia Tuhan kita dan kita mau mengasihi Dia. 所以当我们说我们是要顺服的，是因为他是我们的主人，是比我们高的地位。 Dan hal yang berikutnya, bahwa mengasihi merupakan sebuah perintah, namun mengasihi juga merupakan, maaf ini ada kesalahan di ini ya. Ya, merupakan dasar daripada semua perintah. 爱是所有命令的基础。 Bapak Ibu sekalian, di dalam ayatnya ke-40 di situ dikatakan, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. 在40节说，这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。 Jadi maksudnya adalah kata tergantung ini menunjukkan bahwa ketaatan itu digantungkan kepada kasih. 在这里，因为我是有取决于或者挂上了，就是这个顺服是挂在爱上面。 Kalau saya boleh menggambarkan bahwa ketaatan itu seperti sebuah spray, ya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang di rumah tahu ya, kalau kita ngejemur spray biasanya dijepit 2 ya. Betul ya? Digantung dijepit 2. 这个这样的描述就是顺服就像床单一样，如果我们要晒它，就是用2个夹子来夹住它。 Jadi kita menjepit spray itu, ya. Jadi ketaatan itu adalah spray dijepit dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. 所以这个顺服呢，是用爱上帝和爱人的夹子来夹住的。 Kalau salah satu jepitnya lepas, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? 那如果其中一个夹子松开了，那怎么办呢？ Spraynya jatuh sebagian. Ya. 那这个床单的一部分就掉下来了， Apa yang terjadi dengan spraynya? Kotor, benar ya? 然后就弄脏了。 Walaupun nggak semuanya. 虽 Makanya 然 dijepit 2 supaya nggak jatuh gitu ya, semuanya. Tetapi kalaupun jatuh 1 itu artinya spray itu akan menjadi kotor. 这表示如果一个松开了，那这个床单就会弄脏了。 Kalau lepas dua-duanya, 那如果2个就松开怎么办？ lebih kotor lagi. 那就更脏了。 Ini artinya bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia itu sama-sama penting ya, nggak bisa dikompromikan, pilih salah satu. 所以这表示爱神和爱人是一样重要的，是不可以妥协。 Dan ketaatan kita itu digantungkan kepada kasih itu. 而且我们的顺服是挂在这个爱 Dan 上面。 maknanya kalau tanpa kasih, ya ketaatan itu tidak ada gunanya. Kan apa? Tak, spraynya jatuh dan kotor. 没有爱，这个顺服是没有用的，就像这个床单就弄脏了。 Tanpa ketaatan, taat tanpa kasih itu sama dengan tidak taat, Bapak Ibu sekalian. 顺服但是没有爱是等于不顺服的。 Karena kasih itu adalah dasar daripada kita melakukan semua perintah Allah, 因为 turut kepada Tuhan. 爱是我们顺服的基础。 Dan ketaatan tanpa kasih itu artinya adalah kemunafikan. 而且没有爱的顺服就是一个虚伪。 Mengapa demikian? 为什么这样呢？ Karena tanpa kasih, ketaatan kita itu menjadi hanya ajang pamer diri, pamer kemampuan kita sendiri. 因为没有爱的顺服，只是一个炫耀的方式而已。 Dan itulah yang dilakukan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. 这就是法利赛人所做的，主耶稣责备他们。 Orang-orang Farisi berdoa di pinggir-pinggir jalan, di perempatan jalan untuk apa? Untuk dilihat oleh orang bahwa saya taat melakukan Taurat Tuhan. 法利赛人是在路边，在十字路口祷告，是为了什么呢？为了别人都会看到他们是有多么的顺服。 Tuhan Yesus memberikan perintah selanjutnya, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, ya, hanya kepada Bapamu kamu berdoa. 那主耶稣教导我们，如果有祷告，就要进入我们的房间，关上门，就跟上帝独自祷告的。 Bukan berarti setiap doa harus masuk ke kamar ya, repot kalau begitu ya. Masa kalau di dalam perjalanan, sebentar ya mau ke kamar dulu ya, gitu. Bukan begitu maksudnya ya. 这不是我们无论在何处就要进房间，不是这个意思。 Tetapi Tuhan ingin kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita mentaati Dia, yaitu oleh karena kasih kita. 这表示主耶稣想要我们在爱他或者顺服他的时候有正确的动机，是因为我们是爱他。 Bapak Ibu sekalian, celakanya bukankah seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita memiliki motivasi yang salah
di hadapan Tuhan. 但是问题是在我们作为信徒的生活，我们常常有不对的动机。 Seringkali bahwa relasi kita dengan Allah ada relasi yang transaksional. 有的时候我们与上帝的交通是一个交易的关系。 Kalau Tuhan, aku melakukan apa, Tuhan harus balas aku apa. 如果我为上帝做什么，上帝也要报答我。 Kalau aku berdoa, Tuhan, kamu harus jawab doaku. 如果我祷告，那上帝有应允我的祷告。 Kalau saya berdoa, kemudian nggak ada merasa dapat apa-apa, nggak ada merinding-merindingnya, lebih baik nggak berdoa lah, gitu ya. 如果我 Ada yang 祷 bilang 告， begitu. 但是什么都得不到的话，那不如我不会祷告好了。 Kalau kita memberi persembahan, kita berharap Tuhan akan memberkati akan pekerjaan kita sehingga kita berlimpah-limpah. 如果我奉献，那我们也希望上帝会祝福我们，满满的祝福我们。 Ayat yang sering dipakai adalah kalau kita kasih perpuluhan, tingkap-tingkap langit dibuka, begitu ya. Itu yang disuka. 大家都喜欢有一个经文，就说如果我们奉献的话呢，他就会开他的窗户来 Ini 祝福 benar-benar 我们。 menjadi satu hubungan yang sangat transaksional. 这个是一个交易的关系。 Bayangkan kalau ada seorang pemuda ya punya pacar, dia bilang, yang aku sayang ke kamu ini saya kasih kamu 1 juta. 比如说有一个男生，他对他的女朋友给了100万， Terus dia bilang, jangan lupa ya nanti kasih tahu papa suruh kasih aku 10 juta, begitu ya. 但是他就说你不要忘记告诉你爸爸，他要给我1000万。 Bukankah itu yang seringkali kita lakukan? 这岂不是我们常常做 Dan 的？ bukankah itu khotbah yang paling disukai? Kalau engkau memberikan persembahan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, gitu ya. 这也是大家最喜欢的讲到的经文，就是如果我们奉献的话，上帝就会开他的窗口来祝福我们。 Lupa kalau di ayat itu juga ada yang mengatakan jangan sampai perbendaharaan rumah Tuhan itu kosong. 但是我们也不要忘记，就是不要上帝的库存就空了。 Bapak Ibu sekalian, apakah yang menjadi dasar daripada ketaatan kita? 那我们顺服的基础是什么呢？ Adakah kita taat oleh karena kita mengasihi Tuhan? 我们是否顺服是因为我们爱上帝呢？ Bapak Ibu datang kebaktian onsite bukan karena pemerintah bilang sudah boleh onsite atau majelis izinkan kita onsite. 我们参加现场的崇拜会，并不是因为政府或者我们的指示允许我们来参加这个现场的， Tetapi memang karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan saya ingin hadir di rumah Tuhan. 但是是因为我们是爱上帝，所以我们是要来到神的殿中。 Jadi marilah kita melakukan semua perintah Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 所以我们是要顺服，不要是因为我们想要得到什么，但是是因为我们真正的爱上帝。 Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempelajari bahwa mengasihi merupakan sebuah perintah dan mengasihi juga merupakan dasar daripada semua perintah. 爱是一个命令，并且爱是所有命令的基础。 Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa mengasihi Allah Tuhan kita. 问题是我们怎样可以爱主我们的神呢？ Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Allah dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah Kanaan, di kaki Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan. 当上帝拯救了以色列民是从埃及地领出来的时候，在西乃山，他就赐给他们10条诫命。 Namun sebelum Allah memberikan perintah itu, di dalam Keluaran pasal 20, di situ ada catatan Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 但是当他还没有赐给他们10条诫命的时候，上帝就跟他们说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。” Setelah itu barulah 10 perintah itu keluar, 1, 2, 3 sampai 10. 然后就10条诫命就给他们了。 Ini ingin mengatakan kepada kita sesungguhnya bangsa Israel
itu mengalami kasih Allah terlebih dahulu, baru mereka mendapatkan perintah, baru mereka bisa taat kepada Tuhan. 就在提醒我们，以色列民他受到上帝的爱，经历到上帝的爱，他们才得到神的命令。 Di dalam Yohanes pasalnya yang 1 Yohanes pasalnya keempat ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, saya baca ayat ke-10 saja terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. 约翰一书4章10节说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭。”这是爱了，这就是爱了。 Sebelum kita bisa mengasihi Allah, di sini dikatakan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 当我们还没有爱神之前呢，神就先爱我们。 Jadi sesungguhnya jika kita belum mengalami kasih Allah, sulit bagi kita untuk mengasihi Dia. 所以，当我们还没有经历到神的爱，我们就难以去爱他。 Bapak Ibu sekalian, gara-gara khotbah saya di hari Jumat Agung, saya dianggap pengkhotbah yang marah-marah begitu ya. 上次是因为我在受难节正道的时候，大家都认为我是喜欢发脾气的 Minggu yang lalu 牧师。 kata Pak Kurdi di khotbah yang KU1 ya, saya nggak tahu di KU2 karena saya nggak ikut di di KU3, katanya saya waktu Jumat Agung marah-marah katanya begitu. 上个主日在第一堂邱长老正道的时候就说，谢牧师是在生气了。 Sebenarnya saya nggak marah Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu mulai ngantuk, makanya suara saya lebih kenceng gitu ya. 我本来是不是在生气，但是是因为我看大家都开始打瞌睡了，所以我讲得大声一点。 Bapak Ibu sekalian, dari khotbah saya itu yang saya mendorong jemaat Tuhan untuk berdoa, itu ada beberapa respon. 那时候我鼓励大家有参加祷告会的时候，有几个回应的。 Ada seorang yang mau WA kepada saya, dia berkata demikian. 有一个人是发信息给我，他就这样说。 Seseorang tidak akan tekun berdoa kalau dia belum mengalami kuasa doa. 一个人他不会很切的祷告，如果他没有经历到祷告的能力。 Dan saya mengamininya Bapak Ibu sekalian. 我就相信这件事。 Saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu, harusnya Bapak Ibu tahu orang ini, khususnya yang ikut doa ya. 大家应该知道这个人，尤其是参加祷告会的人。 Saya tidak sebutkan namanya, tetapi orang ini saya tahu ya, dia pernah mengalami pergumulan. Dulunya dia bukan orang percaya, tetapi oleh karena satu pergumulan itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya dan dia menjadi orang percaya. 这个人呢，以前他不是信主的，但是他在挣扎当中，他就向神祷告，然后上帝就应允了他的祷告，他就信主了。 Dan dia menjadi pendoa bagi GKI Anugerah, baik itu dilakukan secara onsite ataupun secara online. 他也是成为恩典堂的代祷者，无论是现场的还是线上的。 Dan doanya begitu luar biasa, kami hamba-hamba Tuhan mungkin kalah ya doanya ya. Powernya, kuasanya itu bisa dirasakan. 而且他的祷告的能力是非常我们可以感受到的。 Sekalipun pakai bahasa Mandarin gitu ya, ada yang nggak ngerti, tetapi bisa merasakan kuasa daripada doanya. 虽然他是用中文，有一部分的人是不明白，但是他的祷告的能力很大。 Bahkan di tengah sakitnya, badannya sakit Bapak Ibu sekalian, tetapi dia tetap ikut berdoa walaupun secara online. Dia bilang, sorry ya saya nggak bisa open cam karena saya sedang terbaring. 甚至当他生病的时候，他还是参加祷告会，虽然是不能去现场的。 Bahkan siangnya itu mau operasi Bapak Ibu sekalian, paginya masih berdoa. 甚至他中午有动手术，但是早上还是先参加祷告。 Yang ikut doa pasti tahu siapa orangnya ya. 参加祷告会一定知道他是谁。 Yang pengen tahu makanya ikut doa pagi. 如果想知道的话，就参加晨祷会吧。 Bapak Ibu sekalian, mengapa ibu ini
begitu kuat di dalam doanya karena dia telah mengalami kuasa daripada doa. 为什么这个姐妹她那么恳切祷告呢？是因为她已经经历到祷告的能力。 Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin mengasihi Allah, seharusnya kita mengalami terlebih dahulu kasih Allah. 我们也是如此。如果我们是想要爱上帝，我们要先经历到上帝的爱。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu datang hadir di dalam persekutuan doa, itu bukan karena saya yang bolak-balik ngomong di atas mimbar, ayo berdoa, ayo berdoa. 所以呢，如果大家来参加祷告会，并不是因为我一直鼓励大家是要参加的， Tapi karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. 但是是因为大家是因为爱上帝而参加。 Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan bukan oleh karena Bapak Ibu punya banyak uang dan gereja Tuhan membutuhkan uang Bapak Ibu sekalian. 如果我们奉献的话，并不是因为我们拥有很多的钱或者教会需要钱， Engkau memberikan persembahan karena engkau mengasihi Tuhan. 你奉献是因为你爱上帝。 Engkau hadir di dalam kebaktian ini pun seperti yang saya katakan tadi, oleh karena engkau mengasihi Tuhan. 你参加这个崇拜会，也是因为你爱上帝。 Selain kita mengalami Tuhan, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Ya, ke-11 di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. 在11节说：“亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。” Untuk mengasihi Allah, kita mengekspresikannya dengan mengasihi sesama. 我们如果要爱上帝，我们是通过爱别人来表达。 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 约翰一书4章20节说：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。” Artinya jika kita mengasihi Allah, itu kita wujudkan dengan mengasihi sesama kita. Karena gimana mau mengasihi yang gak kelihatan, yang kelihatan aja kita gak kasihi. 所以，如果我们要爱神，我们要先爱我们的邻舍，是因为我们如何可以爱看不见的神？如果我们连可以看得见的人也不能去爱他们。 Dan mempraktekkan kasih kita kepada Allah itu kita lakukan dengan mengasihi sesama kita. 所以我们接着爱我们的邻舍，我们就表达我们对上帝的爱。 Oleh karena itulah tahun ini gereja kita melakukan apa yang disebut dengan 40 Day of Love. 如果现在呢，我们的教会在进行这个40天的这个去爱的活动， 40 Do Love, 40 hari melakukan kasih. 就是40天去爱。 Bapak Ibu sekalian, jika kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah dan kita adalah hamba-hambanya, tidakkah kita harus taat kepada Allah? 如果我们是已经得到上帝的救赎，并且受到了他的爱呢，我们也岂不是要爱他呢？ Dan oleh karena ketaatan kita, kita mau mengasihi Allah. 而且是因为借着我们的顺服，我们是要爱上帝。 Dan ketaatan kita itu didasarkan oleh karena kita mengasihi Allah. 而且我们的顺服是基于我们爱上帝的。 Karena kita taat, kita mengasihi. Oleh karena kita mengasihi, kita taat kepada Allah. 因为顺服我们是爱上帝，也是因为我们爱上帝，我们就顺服他。